أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, apa khabar adik-adik para pelajar yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini? Ustaz yakin dan percaya anda semua pasti bersemangat dan tak sabar-sabar untuk mendengar perkongsian Ustaz pada hari ini bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, anjuran kafa integrasi surau Al-Asma. Dan insyaAllah hari ini adik-adik akan bersama dengan Ustaz dalam tempoh masa lebih kurang 1 jam insyaAllah. Pada petang ini insyaAllah mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan mungkin ada di hadapan Ustaz sekarang ini yang sedang sakit ataupun yang demam dan sebagainya. Ustaz doakan mudah-mudahan dengan berkat anda berada di dalam medan ilmu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan adik-adik semua yang sedang dilanda diuji dengan sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan asbab dan berkat adik-adik semua berada dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Baik adik-adik, sebelum kita pergi kepada tajuk ceramah kita, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu. Saya yakin dan percaya ramai di antara anda yang mungkin belum kenal Ustaz lagi, kan? Belum kenal Ustaz. Apalah Ustaz ni tiba-tiba muncul depan ni kan. Jadi insya-Allah Ustaz kenalkan diri Ustaz dahulu. Nama Ustaz Muhammad Fadli bin Ismail dan kini Ustaz bertugas di SK Kafab Prisin 82 di Putrajaya sebagai guru Jawi. Guru Kafa Letikan Jawi. Baik. Alhamdulillah, Ustaz sebenarnya rasa teruja sangat pada hari ini sebab hari ini Ustaz dapat berjumpa dengan adik-adik semua walaupun secara online, tapi Ustaz dapat merasakan aura adik-adik semua tu tetap bersemangat, tetap rasa nak tuntut ilmu. Itu yang Ustaz suka. Sebabnya bila kita berada, orang kata ceramah online ni banyak cabaran, tetapi Ustaz yakin adik-adik yang sedang melihat dan menonton sekarang ini setia berada di hadapan skrin masing-masing untuk mendengar daripada awal sehingga habis tentang perkongsian Ustaz pada hari ini. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkesuai kenal pun sudah, serba sedikit, seberingkas tentang diri Ustaz pun Ustaz dah ceritakan pada adik-adik. Dan kini sebelum kita mulakan orang kata ceramah kita pada hari ini, apa kata jom sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada hari ini insya-Allah. Jom sama-sama kita selawat dengan Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz yakin dan percaya ada yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini, para pelajar yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini, yang sedang menonton, pastinya berasa teruja, bercampur perasaan tenang. Sebab apa? Sebab kita dah zikir, kita dah selawat kepada ke atas baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan hati kita yang tenang ini kita bawa dalam medan untuk kita tuntut ilmu pada hari ini, insya-Allah. Baik, dan yang dirahmati Allah, kita terus kepada tajuk kita pada hari ini ialah Ibrah Maulidur Rasul. Tajuk kita hari ini, petang ini, dia lain sikit. Biasanya bila Maulidur Rasul ni selalu orang cerita pasal kisah Nabi SAW, kisah kelahiran baginda, ibu bapa dan sebagainya, ibu bapa baginda dan sebagainya. Tetapi hari ini, petang ini, Ustaz nak membawakan satu perkara yang bagi Ustaz sangat penting untuk adik-adik pelajari, untuk adik-adik hadam, faham berkenaan dengan Ibrah Maulidur Rasul. Ini apa sebenarnya ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah daripada Maulidur Rasul ni? Apa ibrah tu? Bila Ustaz sebut ibrah ni, pasti ramai daripada yang duduk di hadapan Ustaz sekarang ni yang tertanya-tanya. Kata, Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan ibrah tu? Ni Ustaz nak bagi tahu. Ibrah ni maksud dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pengajaran. Apa yang kita boleh ambil daripada Maulidur Rasul ni? Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada Maulidur Rasul? Itu adalah objektif Ustaz pada hari ini, adalah untuk memberi adik-adik ataupun para pelajar semua faham daripada Maulidur Rasul ni, apa ibrah yang kita boleh ambil, apa kebaikan yang boleh kita contoh, apa peristiwa, apa perkara yang berlaku yang boleh kita elak, yang mana baik kita ambil. Itu Ustaz nak kongsikan kepada adik-adik ni. Adik-adik orang kata adik-adik para pelajar kafa integrasi, Allahumma salli ala Muhammad, kafa integrasi surah Al-Asma. Okey, jadi insya-Allah biizni rabbi, insya-Allah Ustaz akan kongsikan dengan adik-adik pada hari ini tentang apa yang boleh kita pelajari daripada Maulidur Rasul. Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awal tadi Ustaz yakin dan percaya adik-adik semua, para pelajar semua yang dirahmati Allah, mendengar Ustaz membacakan satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fil. Kenapa Ustaz baca surah Al-Fil? Kenapa awal-awal tu Ustaz buka dengan surah Al-Fil? Kerana surah Al-Fil ada kaitan dengan apa yang Ustaz nak sampaikan kepada para pelajar pada hari ini. Jadi Ustaz minta kepada anda, tolong bersedia, kekalkan momentum, duduk tegak-tegak, jangan sengit-sengit. Sebab bila kita ada semangat nak belajar, semangat nak mendengar perkongsian ilmu, ingat janji, ingat dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqatan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, para pelajar yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini, kalau kita nak syurga, duduk depan ni, duduk tegak-tegak, fokus dengan apa yang Ustaz nak sampaikan kepada kamu. Sebab ini adalah ilmu.
Ilmu ini jika disampaikan kepada yang lain, ianya menjadi manfaat, dan manfaat itu adalah pahala buat kita kerana kita sebarkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan mungkin hari ini adik-adik dengar dengan ustaz, adik-adik dengar apa yang ustaz kongsikan, pelajar dengar apa yang ustaz kongsikan, tetapi mungkin satu hari nanti apa yang ustaz kongsikan pada hari ini, pelajar akan kongsikan dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan yang tak ada rezeki nak masuk sekali join program ni. Jadi ustaz minta kamu fokus, duduk diam-diam. Kalau nak buat nota silakan, tak ada masalah. Yang penting kena ada niat, ya Allah, hari ini aku belajar, aku duduk depan ni sebab aku nak belajar kerana Allah. Boleh? Kalau dah bersedia, angkat tangan, cakap saya sedia. Cuba. Terbaik, mantap adik-adik yang berada di rumah. Dan ustaz rasa semangat ustaz dah semakin membara untuk mengupas tentang ibrah Maulidur Rasul. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Fil, ustaz nak membawa adik-adik untuk memahami terjemahan surah Al-Fil ni. Apa sebenarnya yang Allah cuba nak sampaikan, Allah cuba nak bagi tahu pada kita melalui surah Al-Fil ini. Apa yang sebenarnya berlaku kisahnya tu. Jadi jom sama-sama kita menelusuri satu persatu ayat dalam surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau, yang bermaksud tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah hendak meruntuhkan Kaabah. Allah bagi tahu dalam ayat yang pertama. Maksudnya Allah nak menyampaikan bahawa apa yang dilakukan oleh tentera bergajah ini, Allah sekat, Allah halang apa yang niat mereka tu. Itu pada ayat yang pertama. Jadi pada ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu, maksudnya bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan ia telah menghantar kepada mereka rombongan burung berpasukan, rombongan burung ababil berpasukan. Jadi itu terjemahan untuk ayat yang ketiga. Ayat yang keempat adalah tarmihim bihijaratin min sijil, iaitu yang bermaksud yang melontarkan mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras dalam api neraka Sijil. Ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa maksudnya? Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita membaca terjemahan surah Al-Fil ini, kita dah dapat gambarkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala ke atas tentera-tentera bergajah ni. Apa yang ustaz nak kaitkan dengan Maulidur Rasul adalah seperti yang para pelajar semua tahu, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, pada tahun gajah. Pada tahun gajah, berkait rapat dengan tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ustaz nak sampaikan di sini adalah, hadirin rahmati Allah, apa ibrah yang kita boleh ambil sebenarnya daripada peristiwa tentera bergajah ni? Apa sebenarnya ibrah ni ustaz? Apa pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh gunakan dalam hidup kita untuk jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih hebat? Ini yang selalu kita ni terlepas pandang kepada pelajar sekalian.
Kadang-kadang kita suka duk baca yang itu, yang tapi kita lupa untuk ambil pengajaran daripada apa yang kita nampak, apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Jadi Ustaz nak masuk terus kepada ibrah yang pertama. Yang pertama, apa yang kita boleh ambil ibrah daripada peristiwa tentera bergajah ini? Yang pertama, jauhkan diri kita daripada sifat sombong dan iri hati. Kenapa Ustaz? Cuba kita lihat bagaimana kesombongan tentera bergajah ni, bagaimana kesombongan tentera Abrahah ni. Mereka nak pergi menyerang Kaabah, mereka nak runtuhkan Kaabah waktu tu, pada tahun tu. Mereka nak runtuhkan Kaabah, egonya mereka. Betapa orang kata sombongnya mereka dengan kekuatan gajah mereka itu. Sombong yang teramat, sehingga kan mereka pergi dengan niat nak meruntuhkan Kaabah, rumah Allah, Baitullah. Tetapi apa yang berlaku? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam surah Al-Fil ini, disebutkan dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tenteranya, iaitu burung ababil, yang mana burung-burung itu memegang batu daripada api neraka sijil, dan batu itu dilemparkan kepada mereka, sehinggalah tentera Abraha ini ataupun tentera bergajah ini mati dalam keadaan sia-sia. Seperti yang disebut dalam ayat yang kelima dalam surah Al-Fil ini, Allah kata apa? Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Nampak tak? Kesombongan itu akhirnya memakan diri mereka sendiri. Kesombongan mereka yang mana mereka mengatakan bahawa mereka ini ada kekuatan, ada tentera bergajah, mampu merobohkan Kaabah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sekawan burung, sekumpulan burung mampu menewaskan tentera-tentera bergajah. Allahu Rabbi. Ini adik-adik kena faham. Sebab itu ibrahnya adalah jangan biasakan dalam diri kita ni sifat sombong. Contoh, UPKK kita 5A, contoh kan. Contoh UPKK kita dapat 5A, ataupun bukan 5A lah, orang kata contoh Mumtaz ataupun Jayyidan kan, ataupun exam kita, PSRA kita ke nanti, ataupun peperiksaan kita kan, peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun, tiba-tiba kita dapat keputusan yang cemerlang, alhamdulillah. Tapi jangan ada sifat iri hati ataupun sombong dalam diri kita. Kita cakap dengan kawan, PSR aku 5A, kau berapa? Alamak, kau ni tak pandai lah. Jangan biasakan, dan jangan ada sifat itu. Kerana apa? Buktinya dalam surah Al-Fil Allah sebut, Allah hancurkan mereka ini berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Asbab mereka punya kesombongan sangat tinggi menyebabkan mereka mati dalam keadaan sia-sia. Jadi para pelajar rahmati Allah, jangan kita jadikan hidup kita ni sia-sia dengan kesombongan kita. Jangan kita jadikan hidup kita ini sia-sia dengan sifat iri hati kita. Kerana takut-takut, bukan takut-takut sebenarnya, kerana dengan sifat itulah sebenarnya yang akan mematikan jiwa kita, yang akan mematikan karakter kita, yang akan mematikan sifat kita sebagai orang yang baik. Dan akhirnya pengakhiran kita adalah pengakhiran yang sia-sia. Wal'iyyazubillah. Kita minta Allah jauhkan daripada pengakhiran yang macam tu. Jadi yang pertama tu Ustaz ulang semula, ibrahnya adalah jauhkanlah diri kita ini daripada sifat sombong dan iri hati. Sombong, jangan kita sombong seperti tentera bergajah, risau-risau, takut-takut pengakhiran kita berada dalam keadaan sia-sia. Itu dia. Jadi ingat, jangan pernah rasa diri kita ni hebat, jangan pernah rasa diri kita ni bagus, kerana setiap manusia ini ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Kita syukur dengan apa yang Allah bagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, aku akan tambahkan nikmat. Wa la in kafartum tetapi jika kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Ingatlah bahawa sesungguhnya azab aku amat pedih. Syukur dengan apa yang Allah bagi. InsyaAllah hidup kita tenang, bahagia.
Itu ibrah yang pertama. Ibrah yang kedua, apa dia adik-adik? Ibrah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ini akan pelihara rumahnya, Baitullah. Rumah Allah, Kaabah rumah Allah, masjid rumah Allah. Allah ni akan jaga rumah dia. Takkan bagi siapa-siapa pun hancurkan, mendekati dengan niat yang tak baik. Jadi kita sebagai orang Islam perlu ada sifat macam tu, jaga agama kita, jaga diri kita. Sebab apa? Sebab ingat, Islam ini adalah agama yang indah, Islam ini adalah agama yang hebat. Jadi kalau kita tidak ada kehebatan dalam mempertahankan apa yang kita ada sebagai seorang Islam, maka kita gagal jadi seorang Muslim yang sejati. Ibrah yang ketiga adik-adik, azab api neraka Allah ini amat pedih, sangat pedih. Mungkin sebelum ni pelajar sekalian biasa mendengar, biasa dengar siksaan azab Allah, siksaan neraka, siksaan berapa lama kita duduk dalam neraka dan sebagainya. Jadi melalui kisah tentera Abrahah tadi, melalui kisah dalam surah Al-Fil tadi, ibrah yang kita ambil, yang boleh kita pegang, yang boleh kita ambil adalah azab Allah ini amat pedih. Kerana apa? Cuba kita tengok balik surah Al-Anfal tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka sehingga mereka ini mati sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menghantar sekawan burung, sekumpulan burung untuk melontarkan batu. Melontarkan batu kepada tentera bergajah ini, batu daripada api neraka dilontarkan kepada mereka sehingga mereka ini hancur berkecai, ibarat daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi itu baru azab dunia. Azab dunia ini mereka dilontar dengan batu, dibaling dengan batu, mereka tak hidup dah. Tuhan mati je, Tuhan meninggal je, Tuhan mati je kan, tak hidup dah. Tapi dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, bila kita masuk dalam neraka Allah, siksaan neraka Allah itu adalah abadan abada, selamanya. Takkan pernah berhenti siksaan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita duduk dalam neraka Allah, azab Allah itu tidak henti. Setiap masa, setiap saat, setiap detik kita merasakan kesakitan yang dahsyat daripada azab Allah Subhanahu wa taala itu. Cukup elok kita tengok contoh tentera Abrahah ini. Mereka hanya dibaling batu daripada api neraka. Hanya dibaling batu oleh sekumpulan burung. Hanya dibaling batu, mereka mati sia-sia. Bayangkan kalau dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya sangat panas dan keadaannya sangat menyeramkan dan menakutkan, bagaimana kita nak menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala? Wal-'iyyazu billah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Para penonton ataupun pelajar-pelajar yang sedang melihat, ingat, apa yang Ustaz ceritakan ini adalah ibrah, pengajaran. Apa yang kamu boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku. Kenapa Ustaz ambil peristiwa tentera bergajah? Kerana bagi Ustaz, dari sudut pandang Ustaz, peristiwa ini banyak perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa tentera bergajah ini. Kerana Nabi SAW pun lahir pada tahun gajah. Jadi Ustaz rasa sangat sesuai untuk Ustaz kongsikan apa ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa tentera bergajah ini. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz yakin dan percaya di hadapan Ustaz ini sekarang ni mungkin ada yang rasa nak pergi tandas kan, ada yang rasa nak pergi ambil air, mungkin ada yang lapar nak ambil makanan keropok-keropok. Tafaddal mashkura, dipersilakan. Yang nak pergi tandas silakan, Ustaz berikan masa untuk anda. Okey, jadi selepas itu duduk semula di hadapan kaca skrin kamu ni untuk kita teruskan sesi slot kita yang seterusnya insya-Allah. Okey, jadi kita bertemu lagi selepas ini.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bertemu kembali macam rancangan TV pula kan. Tapi inilah hakikat yang kita perlu terima bila kita berada dalam program online. Memang beginilah situasi dan keadaannya. Jadi Ustaz harap adik-adik kekal bertenaga, kekalkan momentum, kerana sikit lagi insya-Allah kita akan selesai tentang ceramah berkaitan dengan ibrah Maulidur Rasul. Baik, rahmati Allah, saya yakin dan percaya ada yang dah pergi tandas, ada pun yang dah minum, mungkin haus barangkali, ada juga yang dah ambil makanan, dah siap kopok-kopok dah depan orang kata depan skrin ni kan, nak mendengar ceramah punya pasal kan. Jadi Ustaz harap adik-adik seronok dan enjoy dengan ceramah pada hari ini. Sebab apa, banyak sebenarnya input, pengajaran, ilmu yang adik-adik boleh dapat melalui ceramah ni, insya-Allah. Baik adik-adik, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya cukup ringkas, iaitu Ustaz nak memetik satu kata-kata lah. Setiap kali Maulidur Rasul ataupun Maulid Nabi SAW disambut, kita seringkali didedahkan dengan peristiwa kelahiran, nama ibu, nama bapa baginda Nabi SAW dan sebagainya. Dan apa sebenarnya ibrah yang kita boleh ambil daripada cerita-cerita tersebut? Apa sebenarnya ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil tu apa sebenarnya? Yang pertama adalah setiap kali kelahiran perlu kepada pengorbanan yang besar daripada ibu dan ayah kita. Setiap kali maksudnya ketika kita dalam perut ibu kita, dalam rahim mak kita, pengorbanan yang cukup besar daripada ibu dan ayah kita untuk melahirkan kita. Jadi orang kata sebagai seorang anak, kita wajib sayang, kasih kepada ibu dan ayah kita, dan kita sentiasa kena doakan untuk ibu dan ayah kita, doakan kesejahteraan mereka. Sebab apa? Sebab penat mereka, lelah mereka, letih mereka membesarkan kita, melahirkan kita, mencari rezeki untuk kita, takkan mampu kita bayar dekat dunia ni. Walau segunung mana pun duit kita, takkan mampu kita balas walaupun satu kesakitan ibu melahirkan kita. Ada yang dirahmati Allah, Ustaz nak bawakan satu cerita daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang mafhumnya, ada satu orang laki-laki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah. Apa yang dia tanya? Dia kata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku hormati?" Tanya beliau kepada baginda Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Lelaki itu terus bertanya, "Kemudian siapa?" Nabi SAW menjawab lagi, "Ibumu." Sekali lagi lelaki itu bertanya kepada baginda Nabi, "Kemudian siapa lagi?" Barulah Nabi menjawab, "Bapamu." Maka dalam hadis Nabi SAW ini, kita nampak bahawa Nabi SAW menekankan kita untuk menghormati, menyayangi, untuk memuliakan dua orang insan ini, iaitu ibu dan ayah kita. Itulah ibrah yang kita boleh ambil daripada pengajaran, daripada kisah yang kita dengar. Nabi SAW ada ibu, Nabi SAW ada ayah dan sebagainya. Jadi apa ibrah yang kita boleh ambil melalui cerita dan kisah itu? Kita ambillah ibrah dari sudut ibu dan ayah kita sendiri. Kita hormati ibu ayah kita, kita sayang mereka, kita jagalah mereka, jangan sakitkan hati mak ayah kita. Itu ibrah dia adik-adik. Yang kedua adalah keredaan hidup kita bergantung kepada keredaan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada redha ibu bapa kepada kita. Sebab itu adik-adik perbelajar yang menonton yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, peranan kita sebagai seorang anak sangat besar dalam menghormati ibu dan ayah kita, dalam membantu ibu dan ayah kita. Jadi apa yang Ustaz nak cuba sampaikan di sini adalah cuba kita pandang satu ibrah itu dan kita letakkan dalam jiwa. Yang pertama tadi Ustaz dah bercerita tentang surah Al-Fil berkaitan dengan sifat
sombong dan iri hati. Yang kedua, Ustaz ada berkongsi berkenaan dengan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang amat pedih, yang bersangkut paut juga dengan surah Al-Fil, yang ada kaitan dengan surah Al-Fil yang dinyatakan dalam surah Al-Fil. Ni para pelajar dirahmati Allah, apa yang Ustaz sampaikan ini cuba masukkan dalam jiwa, cuba masukkan dalam hati bahawa sebenarnya kita kena ubah diri kita untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih hebat. Itu yang kita kena buat sebenarnya. Sebab kita dah tahu ibrah, kita dah belajar daripada kisah tu apa pengajaran ni. Maka rugilah kita kalau kita tak ambil pengajaran dan kita tak ambil tindakan atas diri kita. Ubah diri kita jadi orang yang lebih baik dengan apa yang kita pelajari. Ibrah terlalu banyak daripada kisah Nabi SAW, bahkan bukan maulid Nabi sahaja, bahkan tentang kisah hidup Nabi, sunnah-sunnah Nabi, semuanya ada ibrah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu kenapa Ustaz pada hari ini, pada petang ini berkongsi tentang ibrah, kerana Ustaz yakin dan percaya adik-adik atau para pelajar Kafah Integrasi Surau Al-Asma ini pastinya orang-orang yang hebat, pastinya anak-anak yang soleh dan soleha, pastinya mampu untuk membuat satu anjakan paradigma, satu perubahan yang mampu membanggakan mak ayah kita, yang mampu membanggakan cikgu-cikgu, guru-guru kita. Itu yang paling penting dan yang paling utama. Jadi kita berbalik kepada baginda Nabi SAW. Bukan sahaja kita ni sekadar memahami ibrah, tetapi pasakkan dalam hati kita bahawa kita sayang kepada baginda Nabi SAW, kita rindu kepada baginda Nabi SAW, dan kita nak sangat berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sayang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba angkat tangan. Masya-Allah, ramai yang angkat tangan, bermaksud ramai yang sayangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, sayang bukan hanya di mulut tetapi dengan perbuatan. Kita buktikan bahawa kita sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita boleh lazimkan selawat. Selawat ni mudah aja adik-adik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah. Setiap hari kita lazimkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita di mahsyar, sewaktu kita hendak ditimbang di al-mizan. Kita dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kenapa pentingnya kita untuk mengenal siapa nabi kita, untuk kita menyayangi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana besarnya syafaat yang baginda mampu beri kepada kita. Sayangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah merupakan nabi untuk umat kita. Dan kena ingat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita buat, kena fikir baik dan buruknya. Sebab apa? Sebab sebagai manusia ni kita takkan lari daripada buat silap. Tapi kena ingat, sebagai seorang Islam, kita nak satu perkara, iaitu syurga Allah. Nak masuk syurga Allah ni mudah, tapi ramai yang tak boleh buat. Nak masuk syurga Allah, kita buat baik, kita amalkan sunnah baginda Nabi, insya-Allah Allah akan sediakan syurga untuk kita. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah yang sedang menonton sekarang ini, kita recap balik, kita ulang semula apa yang telah kita pelajari ataupun apa yang telah Ustaz kongsikan pada hari ini. Kalau kita boleh ingat balik, pada awalnya Ustaz memulakan dengan membaca surah Al-Fil, ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Dan Ustaz bacakan sekali terjemahannya berkaitan dengan peristiwa tentera bergajah ni nak pergi serang Kaabah Baitullah. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan terhadap kaum ini, terhadap puak-puak ni, terhadap tentera ni. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar sekumpulan burung, yang mana sekumpulan burung itu memegang batu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilemparkan kepada mereka sehingga mereka mati dalam keadaan yang sia-sia. Mereka mati dalam keadaan yang masya-Allah tabarakallah. Mereka mati dalam keadaan yang amat rugi.
Sebab apa? Sebab mereka mencabar kuasa Allah dan mereka sombong dengan kekuatan yang mereka ada. Jadi adik yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini jangan kita sombong. Hidup dalam dunia ini sentiasalah tunduk ke bawah. Kerana apa? Sifat sombong mampu menghancurkan iman kita. Sifat sombong mampu menghancurkan pribadi Muslim kita. Sebab itu sentiasalah tawaduk, sentiasalah merendah diri dalam apa saja situasi, dalam apa jua yang adik-adik lalui, para pelajar lalui, sentiasalah merendah diri. Mudah-mudahan dengan berkat kita merendah diri itu, kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya Ustaz bercerita tentang azab api neraka ni amat pedih. Benar, azab api neraka ni amat pedih. Sebagaimana disebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sebut dalam Quran, kalau kamu bersyukur aku tambahkan nikmat, tapi kalau kamu kufur, percayalah azabku amat pedih. Allah sebut dalam Quran. Jadi buktinya apa? Buktinya dalam surah Al-Fil. Apa azab yang Allah turunkan kepada tentera bergajah? Azab yang Allah turunkan kepada mereka ialah Allah utuskan sekumpulan burung membunuh ataupun menghapuskan mereka ini dengan lontaran batu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir secara logik, tak mungkin gajah mampu dilawan oleh sekumpulan burung. Tapi dengan kuasa Allah, biidni Rabbi, dengan izin Allah, semua perkara boleh berlaku. Jadi rahmati Allah, pasakkan dalam hati bahawa ya Allah, cuba ikut apa yang Ustaz sebut ni. Cuba sebut, ya Allah, aku sayang dengan baginda Nabi SAW. Ya Allah, aku rindu dengan baginda Nabi SAW. Ya Allah, aku nak sangat masuk syurga dengan baginda Nabi SAW. Cuba sebut benda ni, cuba sebut perkara ini berulang kali dalam diri kita. Setiap kali kita bangun tidur, setiap kali kita lepas solat, kita cakap macam tu dalam hati, supaya bila kita bercakap dengan diri kita, dalam hati kita mudah-mudahan makin kuat rasa rindu kita pada baginda Nabi SAW, makin kuat rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Nabi SAW, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi SAW untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah, penuh dengan kenikmatan, yang mana nikmat tu kita takkan dapat kat dunia, kita takkan jumpa kat dunia nikmat tu. Jadi Ustaz kira ceramah Ustaz sekadar sampai di sini sahaja. Ustaz yakin dan percaya dah banyak input yang Ustaz berikan kepada adik-adik. Jadi Ustaz mohon manfaatkan ilmu yang Ustaz berikan ini, manfaatkan apa yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Akhirul kalam, Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada pentadbir Kafah Integrasi Surau Al-Asma kerana sudi menjemput Ustaz untuk memberikan ceramah, berkongsi dengan para pelajar di Kafah Integrasi Surau Al-Asma berkaitan dengan Maulidur Rasul. Jadi sebarang kekurangan, kekhilafan, Ustaz minta maaf. Jadi apapun, jadilah insan yang terbaik di muka bumi ini. Jadilah manusia yang mampu memberi manfaat pada orang lain, kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberi manfaat pada orang lain. Ingat, jagalah niat kita, jaga hati kita, dan yang paling penting jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia. Hormati mak ayah kita, sayang mak ayah kita, dan jangan lupa sentiasalah berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat syafaat baginda. Moga-moga Allah redha untuk kita masuk ke dalam syurga Allah bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz kira sekadar itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Mungkin ada rezeki yang lebih besar, kita boleh berjumpa secara berdepan. Ustaz boleh nampak adik-adik di hadapan Ustaz bercakap. Jadi Ustaz mengharapkan bahawa Ustaz dapat lagi bertemu dengan para pelajar Kafah Integrasi Surau Al-Asma, yang mana Ustaz yakin dan percaya anda semua adalah para pelajar yang hebat, pelajar yang soleh, pelajar yang solehah insya-Allah, dan mampu mengubah diri jadi orang yang lebih baik insya-Allah. Jadi Ustaz kira sekadar itu sahaja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.